Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So sekali lagi kita jumpa. Okey, ini adalah cipher dalam tajuk, masih lagi dalam tajuk kriptografi dan keselamatan data. Okey, so ini adalah cipher yang ketiga kita akan belajar. Okey, yang pertama kita ada reverse cipher, yang kedua kita ada apa? Substitution cipher, yang ketiga kita ada transposition cipher. Cool. So ini yang ketiga. Okey, so transposition cipher kita akan jumpa dua kaedah. Okey, yang pertama adalah columnar transposition dan yang kedua adalah rail-fan cipher. Okey, so kita pergi ke setiap cipher ni. Okey, macam mana contoh dia, macam mana kita nak buat. Okey, so kita pergi kepada yang pertama. Kita akan tengok columnar transposition. Okey, so columnar transposition dia menggunakan kata kunci. Okey, dia tak guna kunci je, dia guna kata kunci. Apa perkataan? Dia gunakan satu perkataan sebagai kata kunci dia. Okey, contoh kat sini langkah 1. Okey, dia nak cipherkan satu teks, plain text ni. Okey, dia nak cipherkan plain text ni, okey, kepada satu ni lah, plain text ni. Dia ambil highlighter. Okey, so dia nak cipherkan teks ni, maklumat ni, okey, kepada satu teks yang lain. Okey, kepada satu mana teks cipher lah, dia nak tukarkan menggunakan kunci bola. Okey, tengok langkah 1 dia. Langkah 1 kunci tu bola. So dia susun kunci BOLA ni dan dilabelkan ikut alphabetical. Yang mana yang pertama? A yang pertama, B yang kedua, yang ketiga apa? L yang ketiga dan yang keempat O. Okey, dilabelkan dulu. Langkah kedua, bila dia dilabelkan tadi, okey, so dia akan susun ikut kotak ni. Okey, dia buat kotak satu. So ada 7 baris dia kata. Bila dia kira bilangan abjad dalam perkataan ni, ada berapa baris yang boleh muat. Tak apa, bilangan abjad ni kita boleh letak je, kita ikut turutan, kita letak dalam ni. So dia akan jadi apa? Okey. So bola, kita nak maklumat mesyuarat akademik Okey, just bila dah ada perkataan dalam ni, bila dah ada bola ni, kita tulis je maklumat. Perkataan tu maklumat M A K L U M A T, maklumat mesyuarat M E S Y U A R A T. Dia tak ada space dalam ni, dia tak payah makan space, dia langgar je semua akademik. A K A D E M I K. So ada 3 kotak kosong tadi. Okey, kita boleh letak je perkataan apa-apa pun, tak ada masalah. Nak letak X X X pun boleh, nak letak Y Y Y pun boleh. Okey, cikgu letak X X X. Senang. Okey, so bila dah tulis macam ni, apa jadi? Okey, apa jadi? Okey, langkah ketiga. Dia tengok lajur yang mana pertama. Lajur yang pertama mana? Yang mana nombor 1 tadi? Yang A ni kan. Okey, so dia salin balik. L T Y A I X. Yang kedua, jalur ni yang kedua jadi M U T O K. Yang ketiga, kita ambil jalur yang ketiga ni K A S R K M X. Yang keempat kita ada A M E X. Okey, so ini adalah perkataan yang kita dah cipherkan. Okey, so mungkin tak sama sebab cikgu gunakan X X X, dia guna XTZ. Okay, tak ada masalah, yang tu tak ada masalah. Okey, jadi ini adalah kita punya perkataan cipher. Boleh jelas? Boleh Boleh. Okey, nak tengok contoh. Okey, kita tengok satu contoh Kita gunakan perkataan lain. Okey, kita tengok satu contoh gunakan. Okey, sekarang kita tengok contoh sini cikgu buat contoh Okey, so kita ada satu perkataan, plain text kita adalah selamat pagi cikgu. Okey, so kita nak gunakan kata kunci ikan. Okey, kata kunci dia ikan. So kita tahu ikan ni berapa perkataan? Ada berapa huruf? Ada 4 huruf. So selamat pagi cikgu ni ada berapa? 1 2 3
4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 16. 16 bagi 4 dapat lebih kurang 4 kotak. Okey, so kita masukkan kotak lah. Kita draw kotak. Okey. Insert table 4. Okey. So kunci dia adalah ikan. A-N. Okey, so kita kena label. Langkah kedua kita kena label dulu berapa yang mana yang pertama, yang kedua, yang ketiga ni. Macam mana? Okey, yang mana nombor 1? Ni nombor 1 ni lah. Yang kedua, I ke K? I. Kan? Nombor 2. Okey, K ke N nombor 3? K nombor 3. N nombor 4. Betul ke? Betul kan? I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, K. So, N yang keempat. Okey. Okey, so sekarang ni kita masukkan perkataan selamat pagi cikgu dalam kotak ni lah. S, E, L, A, M, A, T, P, A, G, I, C, cukup, I, K, G, U. Selamat pagi cikgu. Okey, so kita dah susunkan perkataan macam ni. So apa perlu kita buat? Kita keluarkan balik perkataan tu ikut alphabetical order yang tadi kita buat 1, 2, 3 ni kan. Okey, so bila kita type balik, apa jadi? Apa jadi pada selamat pagi cikgu tadi? Kamu akan dapat, ambil daripada sini, satu mana tu? L, L, T, I, L, T, I, G, L, T, I, L, T, I, G. Yang kedua, S, M, A, I. Yang ketiga, E, A, G, K. Yang keempat, kita akan ada A, P, C, U. Betul? Yang ni yang pertama, L, T, I, G, L, T, I, G. Yang ni yang kedua, S, M, A, I, S, M, A, I. Yang ni yang ketiga, E, A, G, K, E, A, G, K. Dan yang ni yang keempat, A, P, C, U, A, P, C, U. Inilah tag cipher kita. So jelas. Okey, so senang nak buat, senang. Okey. Tapi kadang-kadang soalan dia bagi yang dah cipher, dia suruh kita yang sulitkan balik. Okey, so macam nak buat yang sulitkan balik? Okey, dia akan bagi perkataan ni juga, dia akan bagi perkataan dan juga dia akan bagi kunci. Okey, dia akan bagi kunci juga, ikan. Okey, dengan perkataan ni kita nak ubah balik jadi ikan. Okey, so gunakan perkataan ikan ni juga, kita masukkan dalam kotak juga. Okey, so tak ada lah. Okey, so kita tahu sekuen dia kan. Sekuen dia kekal, gunakan sekuen yang sama. So kita masukkan balik teks dia menggunakan sekuen yang ada. Okay, yang pertama kita letak sini L. Okay, tapi kita salin balik ke bawah lah. L, T, G, S. L, T, G, S. L, T, I, G lah. L, T, I, G. Okay, yang kedua kita sambung dengan mana? Yang kedua. S, M, A, I. S. S, M, A, I. Okay, yang ketiga. E, A, G, K. E, A, G, K. Dan yang keempat kita masuk balik A, P, C, U. A, P, C, U. Okay, so kita baru dah masuk ni. So kita boleh salin balik perkataan ni ikut sekuen yang asal. Selamat pagi cikgu. So akan dapat balik perkataan yang ni bila kita ikut turutan macam ni pula. Okey, jelas. Okey, kita dah boleh encrypt dan juga kita boleh decrypt balik. Okey. Okey, ingat cipher ni menggunakan kata kunci. So kita pergi kepada jenis yang kedua. Jenis yang kedua ini dia panggil Railfan cipher. Zigzag. Dia disebut sebagai zigzag cipher. So macam mana kita nak buat dalam Railfan cipher ni? Okey, kita balik contoh Okey. Jumpa di pintu pukul 1. Menggunakan Railfan cipher. Okey, Railfan cipher dia guna kunci. Kunci juga. Dia guna kunci. Dia bukan guna macam yang tadi dia guna abjad, keyword. Okey, yang ni dia guna kunci 2. Jangan confuse Railfan cipher dengan Caesar cipher tadi. Caesar cipher pun guna kunci, tapi dia anjak alphabetical tadi, dia anjak. Yang ni dia guna kunci, tapi kunci tu menunjukkan berapa baris. So kalau kunci tu kata 5, dia akan jadi 5. Okey, tengok dia gunakan kunci 2, maksud 2 baris digunakan. Okey, dia akan buat kotak yang
Maksud dia ada dua baris. Okay, so dia akan susun zigzag, JUMPA. Lepas tu dia akan sampai sini, lepas tu dia akan salin balik ikut atas. Okay, kita tengok macam mana cara dia buat. So kita ada tadi perkataan selamat pagi cikgu, boleh? Okay, insert text box, kita ada perkataan selamat pagi cikgu. Okay, so kita nak buat menggunakan kunci berapa? Kunci 4. Okay, apa maksud kunci 4? Maksud dia ada 4 baris. Berapa kotak yang kita perlukan? Ikut bilangan perkataan ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So ada 15 kotak, 4 baris. So kita buat kotak. Insert table. Okay, kita akan buat 4 kotak. 4 baris, ada 16 kotak. Oh, tak cukup 16. Tak apa, ada 4 baris. Okay, nanti kita tambah kotak left. So kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, satu lagi. Okay, insert table. Okay, 16. Okay, so macam mana kita nak buat dengan table ni? Okay, kita susun zigzag. Kalau S, E, L, A, M, A, T, P, A, G, I, C, I, K, G, U. Okay, so bila kita dah susun macam ni, kita ambil daripada atas. Okay, so apa jadi pada tag cipher kita? Kamu yang akan dapat STI EAPCK LMAI GAGU. Okey, kita akan ambil straight macam ni. Daripada sini satu baris sambung, satu baris sambung, satu baris sambung. Kita akan dapat perkataan macam inilah. STI EAPCK K LMAI GAGU. Ini tag cipher kita. Okay, so macam mana kita nak decipher balik? Kalau kita dapat perkataan macam ni, kita nak ubah balik jadi. Okay, so kalau kita dapat balik perkataan ni, kita dapat perkataan yang decipher ni, kita nak ubah balik jadi perkataan asal ni. Macam mana kita nak buat? Okay, so masih lagi gunakan kunci 4. Dia akan bagi tahu kita kunci apa yang kita nak guna. So kita masih lagi kena create kotak yang sama. Okay, so tak ada lah kotak ni. Okay, so sekarang ni adalah kaedah dia adalah kamu kena tanda dulu. Macam mana kita tanda? So kita tandalah dulu dengan titik ke apa benda ke. Titik dulu, satu sini, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so kita tanda dulu. Ini tempat yang sepatutnya ada perkataan. So kita salin balik STI. Sini kita tak S, sini kita tak T. Yang tempat ada titik tu kita tak dengan perkataan T. STI E A P C K. Sini P C K L M A I Lepas sini GAGU. Okay, so bila kita dah tahu macam ni, so kita boleh baca balik ikut urutan yang betul. Selamat pagi cikgu. Okay, itu kaedah dia. Okay, so jangan takut kalau dapat sama ada nak cipher ataupun decipher, dia guna kaedah yang lebih kurang sama, cuma kita reverse the process. Okay, ini jelas? Okay, kalau tak jelas nanti boleh cuba main balik video ni. Kalau tak dapat, okay, kita boleh message cikgu, mungkin cikgu boleh tunjuk contoh yang lain. Okay, so kita dah belajar tiga jenis cipher. Okay, yang pertama kita ada reverse cipher, yang kedua kita ada substitution cipher, dan yang ketiga kita ada apa dia? Transposition cipher. So cipher ni tujuan dia adalah untuk protect kamu punya apa? Data ataupun maklumat.
Jadi digunakan cipher ni untuk lindungi maklumat. Okey. Jadi orang lain, orang yang di pertengahan takkan tahu apa yang kamu cuba hantar. Jadi kaedah cipher ni digunakan banyak dulu-dulu. Kalau sekarang ni dalam komunikasi kita, dalam phone kita, dalam WhatsApp kita kan dia tulis kan, kalau kita nak mesej orang, dia tulis mesej itu di encrypt end to end. Maksudnya orang lain tak boleh tahu apa yang mesej kita bagi. Kita akan WhatsApp ni akan encrypt. WhatsApp yang dibalas tu dia akan decrypt balik. Okey, so kalau macam dalam perang, okey, kita akan gunakan cipher ni contohnya nak hantarkan maklumat. Okey, ada satu cerita je aku tengok dalam perang, Invention Game ke apa benda, nanti kita beritahu dalam Telegram macam apa, ada movie tentang cipher ni, macam mana dia pecah kod rahsia. Okey, so digunakan untuk hantar maklumat lah supaya orang lain tak boleh tahu. Okey, so sekarang ni kita pun dalam dunia digital ni pun banyak kan kita akan gunakan cipher ni lah. So semua maklumat kita di encrypt supaya orang lain tak boleh tahu. Sebab data ni bergerak ni. Kalau kita dapat tengok data ni, wifi bergerak sana sini penuh data. So kalau ada orang yang ada device, dia boleh capture data ni. Dia boleh ambil, dia boleh masuk, dia boleh copy every data yang ada dalam air ni, dalam udara. Frekuensi dia boleh capture. Okey, so bila dia capture data tu, tapi kalau dia tak ada kaedah untuk decipher dia, dia tak boleh buat apalah. Okey, tapi kalau dia ada kaedah dia, dia ada cara dia crack, dia hack, dia guna cuba jaya ke apa benda ke, so dia akan masih boleh lagi untuk pecahkan. Jadi cipher ni dia ada level-level dia, ada peringkat-peringkat dia, ada yang tinggi, ada yang rendah. Jadi lagi tinggi cipher lagi selamat data, tapi lagi tinggi cipher lagi memerlukan peralatan yang lebih canggih. Contohnya kalau macam phone, kita tak boleh nak expect dia boleh handle cipher yang super komputer handle. Jadi dia ada limitation dia. Cipher ni untuk kategori ni. Jadi banyak company wujudkan cipher untuk lindungi data-data dia lah. Jadi dengan bantuan cipher ni kita punya data lebih selamat. Okey. Okey, itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan boleh komen kat bawah pun boleh, nak tanya dalam WhatsApp pun boleh. Okey, nak tanya dalam Telegram pun boleh. Okey, kita jumpa lagi dalam next class. Assalamualaikum. Bye.